So hari ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kalau tak ada yang menonton lagi, I think this post boleh save kan. So later boleh tengok lah So hari ni nak share tentang takaful dan insurance. Apa bezanya? Okay, takaful versus insurance, what are the differences, and apa kepentingan untuk ambil takaful. Alright, so previously selalu cerita pasal breastfeeding kan. So hari ni nak try live tentang takaful lah pula. This is my first time on FB lah. Okay, alright, okay. So takaful dan insurance macam sama kan, macam sama. In fact, dia punya function dia samalah, protection, melindungi. Tapi the mechanism, pelaksanaan dia berbeza. Okay, nanti kita akan touch dari segi hukum sikit. Apa bezanya insurance dengan takaful. So orang Islam boleh ke ambil insurance, macam tu kan. So alright, so we go to takaful first. Okay, takaful dari segi syariah actually konsepnya adalah saling tolong menolong, saling jamin menjamin ataupun bantu membantu antara satu sama lain within kumpulan, Okay, so setiap peserta yang menyumbang dalam tabung takaful tu membantu ahli-ahli yang memerlukan. So kat sini kita punya akad tu adalah bersama peserta-peserta lain. Okay, bersama peserta-peserta lain. Kalau insurance kita beli plan. Kita bukan masukkan di duit kita dalam tabung, tapi dengan insurance kita beli plan. Kat situ apa yang kita beli tu adalah milik syarikat insurance. Okay, syarikat insurance. Kat situ ada ada unsur-unsur yang orang Islam tak boleh buat, tak boleh ambil. Sebab ada unsur-unsur meragukan, ada unsur-unsur riba kan. Contoh kita beli plan insurance, life insurance contohnya. Sebulan kita bayar berapa? RM100. Okay, so within 2 tahun tiba-tiba kita meninggal, keluarga kita dapat pampasan sebanyak RM500 contoh. So kat situ ada keraguan lah, sebab kita beli plan 2 tahun baru bayar berapa? 2 tahun baru bayar, kalau 100 12 bulan 1,200, 2 tahun 2,400 kan. Kita baru bayar 2,400, tapi keluarga kita dapat RM500. So kat situ kita dapat lebih dari apa yang kita bayar. Okay, insurance ni kita beli, kena ingat balik, insurance ni kita beli plan. Okay, kita beli plan. Berbeza dengan takaful. Takaful contoh ni tabung tabaruk tu ni tabung tabaruk. Okay, tabung tabaruk. Okay, Amalina masukkan RM100 setiap bulan. Zeti masukkan RM150 setiap bulan. Okay, so bila ahli-ahli ni dah letakkan duit dalam tabung ni, duit ini akan jadi milik ahli-ahli tu juga, bukan milik pengendali takaful. Syarikat pengendali takaful hanya menguruskan dana yang ada dalam tabung ini. Okay, hanya menguruskan dana dalam tabung ni. So Amalina dah masukkan, Izzati dah masukkan, okay, Saif masukkan, siapa lagi kan. So bila salah seorang daripada peserta takaful ni memerlukan dana ni untuk bayar bil rawatan contohnya, so duit ni akan digunakan untuk peserta tadilah. Okay, so jadi tak ada istilah rugi, because kita letakkan duit kita dalam ni untuk bantu orang. Okay, untuk bantu orang. Okay, berbeza dengan insurance tadilah. Insurance tadi tu kita beli plan. Okay, so itulah konsep takaful sebenarnya, saling tolong menolong. Kita bukan transfer risiko kita kepada syarikat insurance, tapi kita risiko kita tu kita kongsi dengan ahli-ahli dalam tabung tu. Okay, pengendali takaful seperti PRUBSN hanyalah mengendalikan dana tersebut supaya boleh diuruskan dan diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Sebab tu ada syarat untuk join.
tabung ni, kan? Kalau you dah sakit, you nak join juga, it is not fair to other people, okay? To other people yang join the same takaful, okay? Alright, itu konsep takaful. Sebab tu kita tak panggil kita bayar polisi, tapi kita panggil kita mencarum. Okay, mencarum maksudnya kita contribute sumbangan kita dalam tabung tu. Okay, jadi bezanya antara takaful dengan insurans ni adalah takaful ada akad tabaruk. Tabaruk ni adalah inilah tabung tadi tu, tabung yang dikongsi bersama peserta-peserta yang lain. Kalau insurans ialah kontrak jual beli. Okay, kita beli plan. Okay, dalam takaful kita letakkan sumbangan-sumbangan tu, serta sumbangan-sumbangan tu dalam pelaburan yang patuh syariah. Sebab ada panel yang akan check on this syariah things lah, kan. So sumbangan yang dilaburkan di platform patuh syariah. Okay, kalau konvensional dia akan laburkan di mana-mana sahaja tabung ataupun dana yang boleh memberi mereka keuntungan berlipat kali ganda. Okay, so dia tak kisah tu Islamik ke, patuh syariah ke. That's why ada unsur-unsur gharar ataupun judi dekat insurance. Macam tu. Untuk takaful kita bebas riba, gharar dan maisir. Okay, so in terms of risiko, takaful we share the risk with peserta. Okay, peserta takaful yang bayar bulan-bulan itulah, yang buat sumbangan bulan-bulan. Kalau insurance, kita pindahkan risiko kita kepada syarikat insurance. Itu adalah antara perbezaan takaful versus insurance lah. So hukum insurance adalah haram. So bagi kita Muslim, dulu-dulu mungkinlah kita boleh cakap tak naklah ambil insurance sebab haram. Okay, so now we have takaful, which is pelan perlindungan yang patuh syariah. So dah jadi apa lagi alasan kita untuk tidak memiliki perlindungan? Okay, memiliki perlindungan takaful. Okay, alright, kalau ada soalan boleh drop kat komen, later boleh jawab dekat post lah. Okay, so itu adalah konsep takaful. So sekiranya kalian ada ambil medical card kan, medical card, so ada ambil medical card, so kita bayar bulan-bulan tu. When the time comes that we kena pakai that medical card, kita akan ambil dari tabung tu lah untuk bayar you punya medical cost, medical bill. Okay, alright, so itu antara perbezaan takaful dan insurance. Okay, tapi orang non-Muslim pun boleh ambil takaful. Tak ada masalah. Even non-Muslim pun jual takaful. There is no problem of siapa-siapa pun boleh ambil takaful. Okay, so apakah kepentingan? Okay, next kita pergi, apakah kepentingan memiliki takaful? Okay, seperti yang kita faham, kita ambil takaful sebab kita ambil perlindungan. Okay, pelan perlindungan. So dalam takaful kita ada pelan perlindungan untuk perubatan, pelan perlindungan untuk kematian, kan. Ada tabung-tabung untuk investment juga, untuk pendidikan anak-anak, kan. So kepentingan yang pertama adalah untuk persediaan mendepani ataupun menghadapi risiko. Okay, kita tak tahu 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, apa akan jadi dengan kesihatan kita. Takaful tak menjanjikan anda sentiasa sihat. Okay, takaful tak menjanjikan kesihatan anda, tapi takaful boleh membantu melindungi keuangan anda. Okay, let's say tiap bulan kita ada savings, kan. Tiap bulan kita ada saving RM500. Tiap bulan masuk dalam bank. Okay, setahun dah berapa RM500? Ada RM3,600. Okay, contoh, kan. Jadi
Beribu-ribu lah simpan. Itu belum kira lagi emergency nak kena pakai. So why not ambil sikit daripada saving tu untuk disimpan dalam takaful, supaya simpanan kita tu dilindungi. Okay, kita dilindungi untuk melindungi keuangan dan simpanan kita, supaya bila berlaku sesuatu yang tidak diingini, yang memerlukan kita untuk membayar sesuatu dalam amount yang banyak, kita tak perlu usik kita punya savings, kita tak perlu usik kita punya KWSP, kita tak perlu usik kita punya ASB, kita tak perlu usik kita punya TH, kan? Because kita dah ada takaful untuk bantu kita bayar kita punya medical cost ataupun pampasan kematian, kan? Itu adalah salah satu cara untuk transfer risk. Okay, share the risk with other people. Okay, so kena ingat, every month yang kita sumbangkan itu adalah sumbangan untuk peserta-peserta yang lain. Setiap bulan akan ada orang yang kita tolong untuk dia bayar dia punya medical expenses atau medical bills dan pampasan kematian. Okay, alright. So, mendepani ataupun satu lagi, in terms of kos perubatan yang semakin tinggi. Okay, kos perubatan semakin tinggi ni betul-betul berlaku setiap tahun, atau memang akan ada medical inflation. Okay, that's why sometimes you receive high nut. Okay, sometimes you receive kenaikan harga, kenaikan contribution, kan? So untuk share the risk of medical cost, dan kita carumlah takaful. Okay, macam tu. Okay, sometimes kita tak mampu pun nak bayar cost of rawatan sehingga beratus-ratus ribu. Okay, kalau you nak tahu lebih lanjut tentang kos rawatan ni, boleh just google je. Memang ada it cost you a lot, especially penyakit-penyakit seperti kanser, buah pinggang, jantung, kan? So bersedia, okay, bersedia, sebab kat government bukan semua free, ada yang kena bayar. Okay, so bersedialah semasa sihat ni. Semasa sihat ni dah kena mula ada perlindungan. Okay, ada juga yang cakap, alah Malin, bayar bulan-bulan tapi tak ada sakit pun. tu antara selalu yang kita dapat, kan? Apa yang kita dapat kalau kita buat caruman? Satu, bersyukurlah kalau kita tak pakai kita punya medical card. It means that you are healthy. Syukur dulu yang tu, in terms of kesihatan, kan? Kalau kita tak pakai medical card kita, maksudnya kita sihat. Betul? Okay, so, nombor 2, kena fahamlah konsep yang tadi, yang Malin dia cerita tadi, konsep menyumbang, kan? Semua orang menyumbang dalam tabung ni. Bila salah seorang dari peserta memerlukan bantuan, ingatlah setiap sumbangan anda tiap-tiap bulan tu ada mereka yang memerlukan. Mereka pakai tabung ni untuk tampung dia orang punya medical cost, kan? So tak ada istilah rugi pun. Okay, alright. Itu 2. Okay, perubatan kos perubatan. Satu, share risk dengan peserta takaful. Melindungi harta, contoh kalau rumah pun kita boleh ambil takaful MLTT macam tu. Okay. Satu lagi, in terms of income protection ni hibah takaful. Okay, income protection, kita carum income protection ni supaya bila sesuatu terjadi pada kita doalah kita ni sihat, tak ada apa-apa, kan? Tapi kita kena fikir risiko-risiko ke depan. Contoh, kalau kita sakit kritikal, contoh kita didiagnose dengan sakit kritikal seperti kanser, do you think you can still work to earn income, sedangkan tiap-tiap bulan you still masih kena bayar rumah, kena bayar bills anak sekolah, kan? So bila you ada protection to your income,
Bila sesuatu terjadi kepada you, income you masih ada walaupun you tak bekerja dah. Kan. Contoh yang sakit kanser, kita demam biasa pun kita ambil MC, betul tak? Kita sakit gigi pun kita pergi klinik, kita minta MC dengan bos, dengan klinik, bagi tahu bos nak cuti sebab sakit gigi. So do you think kalau you sakit critical, sakit kanser, sakit buah pinggang, you can still work? You can still work happily? You punya performance masih okay seperti you sihat? Benda-benda ni yang kita kena fikir. Okay? Memang kita rasa kita sihat sebab masih muda. Tapi kita kena tengoklah, kena fikir waktu ke depan. Dan jangan pernah rasa rugi untuk ada takaful. Okay? Hai Kak Asma. Jadi sebelum buat apa-apa pelaburan, sebelum buat apa-apa bisnes, okay, nak melabur duit kat mana-mana, make sure you all ada income protection first. Okay, income protection. It means that melindungi you daripada melindungi keuangan you daripada financial crisis lah. Macam tu. Satu lagi, bila berlaku kematian. Okay, bila berlaku kematian, contohnya ketua keluarga kan. Ketua keluarga, the one who the one who yang tanggung semuanya kan, tanggung semuanya. So kena fikir if one day you pergi dulu, okay, you pergi dulu, meninggalkan anak-anak dan isteri you di belakang, okay, lagi-lagi wife yang tak bekerja. So apa yang you tinggalkan? Apa yang you tinggalkan untuk mereka? Okay, how much money dalam account you, okay, yang dalam account you yang you boleh tinggalkan untuk family you if tomorrow you melawat dah pergi ke negeri abadi. Cuba bayangkan esok kita dah tak ada. So apa hari ni yang kita ada, yang kita tinggalkan untuk family kita? Okay, anak-anak kita, isteri kita ada 100,000, ada 200,000. Ini KWSP nak keluar pula ni kan. Okay, itu satu, instant cash, instant cash ataupun cash tunai segera. Okay, so lagi satu kena ingat, bila berlaku kematian kan, kita punya harta, kita punya KWSP, kita punya ASB, kita punya business, lagi-lagi yang sole proprietor tu kan, itu semua akan freeze. Okay, akan freeze. Dah jadi harta pusaka. Okay, bila jadi harta pusaka, you kena uruskan untuk make sure pembahagian harta tu berjalan dengan lancar. Dan pembahagian tersebut memerlukan wang. Pengurusan harta pusaka tu sendiri memerlukan wang. Okay, so yes, betul, faraid tu memang bagus. Memang bagus untuk orang yang faham, orang yang beriman dengan hukum faraid tu. Tapi kalau tengok drama TV pun kan it is actually a real situation. Okay, bila jadi macam tu, yes, kita kena muafakat dululah actually kan. Harta-harta yang ditinggalkan tu, kalau waris lepaskan hak dia orang, dan alhamdulillah lah. If not pun memang hak dia yang kita kena bagi, macam tu. So untuk uruskan pembahagian harta tu, you need money tu untuk uruskan. Sebab tu ada 60 bilion harta tak dituntut dekat amanah raya. Sebab apa? Sebab waris tak ada modal nak uruskan. Okay, you don't have the instant cash. Okay, kalau ada duit dalam bank 200,000, okay, 200,000 kan, memang akan beku. Okay, itu untuk orang yang berharta. So bagaimana pula kita yang tak ada harta sangat ni kan? Kalau yang tak ada harta sangat, hibah takaful adalah cara paling bagus, cara paling cepat, cara paling mudah untuk you sediakan wang yang banyak dalam masa yang singkat. Okay, yes, memang ada waiting period. Tapi waiting period tu
That's why you have to sign up, sign up sekarang kan, macam tu. Okay, so hibah takaful adalah antara cara menyimpan paling cepat, paling mudah dan paling inilah kan. Contoh macam dalam berita 2-3 hari lepas kan, ada satu keluarga yang dapat pampasan hibah 400,000 walaupun suami dia baru mencarum 2 tahun. Okay, dalam masa 2 tahun agak-agak berapa yang you boleh savings, berapa you boleh saving dalam masa 2 tahun. Belum cerita lagi emergency nak kena pakai kan, emergency nak kena pakai savings tu. So why not ambil sikit daripada gaji bulan-bulan, RM50, serendah RM50, kita dah boleh ada hibah takaful. Menyimpan di takaful sedikit supaya if anything happen to you, the breadwinner, the ketua keluarga, so your family have the instant cash tu untuk meneruskan kehidupan. Okay, so itu adalah antara kepentingan takaful. Dan I believe that setiap ketua keluarga wajib ada hibah takaful. Okay, sekaya mana pun you, sebanyak mana pun kereta you, bila you tak ada nanti, itu semua jadi harta pusaka. Okay, so mudahkan urusan waris-waris you untuk uruskan harta-harta you dengan menyediakan instant cash using hibah takaful. Macam tu. Okay, same goes to kita yang tak ada harta ni, tak ada simpanan yang banyak. So simpan sikit di takaful supaya if anything happen to us, so our family, our waris ada duit segera yang boleh digunakan untuk uruskan harta-harta yang you tinggalkan, dan juga bayar hutang-hutang piutang you. Muda-muda lagi ni kita banyak hutang kan, betul tak? Okay, alright, itu sahaja. So thank you for those who join. Walaupun tak ramai, it's okay. This is my first time doing live on takaful dekat Facebook. Okay, kat Facebook. Selalu I live dekat IG. So this is my first time, and thank you for watching. And I rasa ada juga yang akan view later. Okay, later tentang takaful versus insurance. Okay, so akhir kata duduk, list down you punya commitment. Okay, list down you punya commitment, berapa you punya household income satu family, bincang dengan suami, bincang dengan isteri. Okay, list down commitment. Lepas tu tengok yang bahagian mana yang boleh dikurangkan, letak dalam tabung takaful. Okay, kalau ada savings, ambil sikit daripada saving untuk letak dalam takaful sebagai perlindungan kepada income. Okay, so the rule of thumb dia adalah at least setiap keluarga perlu ada 10% daripada income dia tu untuk diletakkan dalam tabung takaful. So let's say if your household income is 5,000, 10% out of it must be spent to takaful lah, perlindungan. Okay, macam tu. Okay, saya juga adalah salah seorang yang dah dapat manfaat takaful, bertakaful. Okay, anak-anak pun sama macam tu. Okay, so duduk dengan suami, duduk dengan isteri, bincang untuk sediakan sedikit duit, sedikit tabung takaful untuk diri sendiri dan anak-anak. Okay, kalau memerlukan nasihat malin, boleh just PM me. I will advise you based on your current financial situation lah. Kita tak adalah kalau gaji 3,000 kita nak suruh ambil plan 500-600 kan? That is so wrong. Macam tu. Okay, so actually kita ambil ikut kemampuan kita lah. Yang penting kita ada perlindungan. Kita akan tengok jugalah, kalau dia suami seorang je kerja, so hibah is the most important for him. Okay, kalau both of them kerja, lepas tu gaji pun besar, dan boleh sediakan medical card untuk anak-anak dan satu family. Okay, sebab apa? Hospital kerajaan tu memang disediakan untuk semua orang. Tapi why not? Kalau kita mampu, kita pergi kat swasta yang government tu kita
tinggalkan untuk mereka yang betul-betul memerlukan. Maksudnya kita tak payah ambil hak diorang. Okay, if you are able to pay or able to contribute dalam tabung takaful, why not you ambil medical. Okay, you ambil medical. So untuk leave it, jangan semakkan lagi hospital government dengan masalah-masalah kita kan. Kalau kita mampu lah. Kalau tak mampu, tak apa, it's okay. You have choice. You have choice to go to government hospital. Okay. Tapi hibah wajib. Hibah wajib. Tak kisahlah berapa pun dia punya gaji, at least you kena ada hibah RM50 sebulan. Itu adalah yang paling rendah di Prudential lah. Okay. Kena ingat, kita nak tolong family kita kan. So that is the best way lah. Even kita tak boleh nak menyimpan pun, itu adalah cara paling cepat, paling mudah jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Alright, that's all for today. InsyaAllah, it will be a series of sharing session lah, okay? And I will share more on takaful and takaful to give awareness to the people out there. What are the importance of having takaful, okay? Alright, that's all. Thank you for watching. Thank you for watching juga bagi mereka yang tengok live tertangguh atau recorded live. It's okay. Moga ada perkara-perkara yang bermanfaat yang boleh ambil daripada perkongsian ini. Semoga menjadi asbab pahala sharing ilmu. Kalau nak tahu further in terms of hukum kan, hukum insurans kan, insurans haram. So nak tahu further in terms of hukum, boleh pergi kat website e-commerce ke .government. Ada dia explain kat situ. Okay, apa yang menyebabkan insurans tu haram kan. So we have choice, then you got to choose takaful lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next time, insyaAllah.